Ni macam ni, Ili apa Nazira ni? Tak tahu. Dia tak buat. Belum lagi, dia kata nak buat. Lepas malam sembang dengan Minto lah malam. Nur Syam Amir. Wah. Muhammad Syawal. John Hamdan. Aku tak nampak lagi ni. Oh, keluar live lah. Cepat betul. Ha? Cepat betul. Tengok phone lah. Tengok phone Ajar. Okey. Bismillah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Hari ini masuk hari yang ke-11, 11 Syawal. Kepada yang berpuasa 6 tu, saya mengucapkan selamat berpuasa, selamat berbuka puasa. InsyaAllah tambah-tambahkan kita punya amal ibadat, mengambil peluang, mengambil kesempatan dan tingkatkan kita punya ibadah. Okey, tingkatkan kita punya keyakinan diri dan juga tingkatkan prestasi diri. Pada malam ni saya Mentor Amri bersiaran secara live di Pandan Indah. Okey, Pandan Indah di KM Corner, Pandan Indah, bersama dengan beberapa rakan saya. Hari ni kita ada gather sikit lah, gathering, minum-minum. Lama tak bersembang sepanjang bulan puasa ni, masing-masing sibuk. Hari ni saya bersama dengan beberapa rakan lagi yang akan hadir. Sementara ni kita ada ni sahabat saya Abang John. Tu dia handsome sepanjang masa. Dan kita juga berada bersama dengan Sifu Danish ya. Sekarang ni Sifu Khairul. Ya. So hari ni kita sembang-sembang, minum-minum. Baik. Pada malam ni saya mengambil satu kesempatan ni. Saidina Afan. Hai Saidina Afan. Saya mengambil satu kesempatan untuk berkongsi ya. Sifu Khairul Nizam. Hai. Okey, 3 tips lah. Tip banyak sebenarnya. Tip kejayaan ni banyak, tapi pada malam ni saya nak berkongsi 3 tip bagaimana untuk kita kekalkan momentum dalam perniagaan. Biasa perniagaan ni orang-orang berniaga dia tahulah naik turun dalam perniagaan, tapi bagaimana untuk kita kekalkan prestasi kita, reputasi kita dalam perniagaan. Saya bukanlah orang yang baik, bukan orang yang sesuai, bukan orang yang layak untuk berkongsi, tetapi kita memanjang-manjangkan ilmu ya, kita panjang-panjangkan ilmu. Tetapi apa yang saya nak kongsikan pada malam ni ialah sesuatu yang saya sendiri amalkan. Okey, Tuan Am daripada Jementah Jementah durian macam nampak macam best je durian Jementah. Hello sikit ya, kalau dah ada seraga, 2 raga tu hello. Saya boleh turun ke Jementah lama tak turun ke Tangkak Segamat ya. Okey. Berkongsi tentang 3 tip ya. Berkongsi tentang 3 tip, banyak tip lah, tapi pada malam ni saya akan berkongsi 3 tip kejayaan dulu. Okey. Biasalah selepas daripada perayaan ya, bulan puasa, momentum bisnes ada naik, ada turun, ada yang konsisten, ada yang buat bisnes semasa sajalah. Buat bisnes semasa, iaitu bisnes tu sesuai untuk bulan puasa. Lepas bulan puasa tak tahu apa nak buat, nak cari bisnes lain dan sebagainya. InsyaAllah ikuti live saya daripada masa ke semasa. Saya akan berkongsikan tentang beberapa projek yang mungkin anda fikirkan sesuai ataupun serasi untuk anda laksanakan. Tapi sebelum saya nak announcekan projek yang akan saya buat bersama-sama, saya juga mengajak anda untuk ikuti dulu live saya dalam 1 ataupun 2 live lagi sebelum saya nak announcekan projek baru. Siapa yang ingin sama-sama dengan saya, sama-sama kita naikkan prestasi keuangan kita, naikkan taraf hidup kita ya. Lepas raya ni biasalah kan, orang nak ambil momentum, naik turun kan. Ada yang kata lepas raya ni aku nak buat bisnes apa, betul tak ya? Nak cari bisnes apa yang sesuai dan sebagainya. InsyaAllah rezeki tu hak milik Allah. Tetapi kita sebagai manusia ni kita kena keep on usaha, berikhtiar, mencari peluang. InsyaAllah Allah akan temukan ya, Allah akan temukan dengan rezeki-rezeki yang baik untuk kita. Jadi pada malam ni 3 tip yang saya nak kongsi untuk anda, bagaimana untuk sama-sama kita kekalkan momentum perniagaan kita. Tip nombor 1-nya adalah disiplin. Apabila kita nak berniaga ataupun kita sedang berniaga,
perkara yang pentingnya yang kita harus jaga adalah disiplin. Disiplin ni adalah merupakan satu attitude yang sangat penting yang mesti ada pada setiap usahawan ataupun setiap yang bergelar ahli perniagaan. Sekiranya anda mempunyai perniagaan tetapi anda tidak mempunyai disiplin, maka fokus anda dalam perniagaan pasti ke laut. Pasti ke laut. Bisnes ikut mood habis lah. Hari ni aku rajin, aku buat kerja lebih. Besok aku sibuk tak larat nak buat apa sebagainya, habis. Dia bisnes ni dia memerlukan kepada fokus. Untuk nak mendapatkan fokus ni anda perlu ada sistem. Untuk nak mengekalkan sistem anda, apa yang anda perlu buat, anda kena ada disiplin dalam diri. Okey, pukul berapa nak bangun, pukul berapa anda nak memulakan perniagaan anda, apa aktiviti anda hari ini, apa rancangan, apa program anda hari ini, apa appointment anda hari ini, apa target ataupun closing anda hari ini. Semua itu memerlukan kepada disiplin. Tanpa disiplin, anda tidak dapat mengekalkan prestasi, anda juga tidak dapat mengekalkan momentum anda, dan juga anda juga tidak berjaya untuk nak mencapai sasaran sales yang anda kendaki. Jadi untuk membawa kepada closing, membawa kepada achieve target, yang paling pentingnya adalah disiplin. Okey, disiplin ni secara ringkasnya adalah apakah dia aktiviti ataupun gerak kerja anda yang anda lakukan secara harian. Sebagai contohnya, anda bangun pagi. Bangun pagi anda mulakan dulu dengan apa? Okey, kita baca doa, bangun tidur, kita mulakan dengan solat subuh, kita berdoa dan sebagainya, minta Allah turunkan rezeki kita pada hari itu dan jadikan hari ini lebih baik daripada hari semalam. Semuanya bermula daripada awal pagi. Semuanya bermula daripada rumah. Baiti jannati. Sebab di dalam solat subuh itu kita ada baca kunut. Dalam kunut tu tersimpannya ayat yang kita minta supaya dijauhkan daripada malapetaka dan bencana. Senang cerita, dalam kunut tu ada pengertian yang membawa maksud sebagai tolak bala. Jadi hari ni siapa yang tak solat subuh, tak baca doa kunut kan, maksudnya hari ni satu permulaan yang lambat lah sebenarnya. Anda tidak ada tak ada satu guide kat situ ya. Jadi untuk mendapatkan disiplin, kita bermula daripada awal pagi. Okey, selepas tu kita minum pagi, mungkin kita nak bersenam dulu, nak berjoging lepas puasa ni kan, lepas raya ni. Saya percaya berat badan anda naik, betul tak? Tentulah anda pun ada impian untuk nak menurunkan berat badan kan. Nak mengurangkan berat badan, nak konsistenkan balik anda punya shape dan sebagainya kan. Jadi berbalik dengan persoalan kita tadi ialah jaga disiplin anda daripada awal. Okey, pastikan apa yang anda buat pada hari ini ialah mengikut apa yang anda jadualkan. What you plan is what you do. Okey, plan your work, work your plan. Itu yang anda perlu lakukan. Dan anda kena disiplin dan juga perlu konsisten. Baik. Dalam cerita pasal disiplin ni, sebenarnya kita tak kisahkan tentang ada rezeki hari ni ke, tak ada rezeki hari ni ke, berjaya ke, tak berjaya ke. Itu bukan hak kita. Itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Hak kita adalah Allah suruh kita berusaha dan berikhtiar. Jadi disiplin ini adalah merupakan gerak kerja. Gerak kerja yang kita mesti lakukan pada setiap hari. Setiap hari tanpa kita mengenal rasa penat, give up, fed up dan sebagainya. Hari ni aku buat kerja tapi tak ada respon pun, tak ada sale pun hari ni, tak ada orang yang berminat pun, tak apa. Hari ni kita buat, yang pentingnya kita buat dan kita buat. Jangan kita hiraukan tentang result itu. Result itu hak dia. Yang pentingnya adalah disiplin. Disiplin ni yang kita sebut sebagai konsisten dan juga persisten. Dalam perniagaan, apa yang anda kena jaga dua perkara ini ialah konsisten, berterusan, iaitu istiqamah, dan juga persisten. Ada result, tak ada result, anda keep on buat. Okay, tip nombor satunya adalah disiplin. Okay, tip nombor dua untuk berjaya adalah create a new idea. Okay, dalam perniagaan, anda kena banyak idea. Sama ada idea anda itu idea baru, ataupun idea lama yang dibarukan, ataupun idea yang telah pun sedia ada, anda guna pakai, tetapi anda kena edit sikit lah, anda kena adjust sikit lah mengikut kesesuaian bisnes anda. Jadi sebagai seorang ahli perniagaan, anda kena banyak idea. Sebarang idea-idea yang baru tu, anda belum kenal pasti sama ada idea tu berjaya ataupun tidak, berkesan ataupun tidak. Doesn't matter tuan-tuan dan puan-puan, tak kisah. Sebab apa? Sesuatu perkara yang baru, idea yang baru, kita belum kenal pasti sama ada berjaya atau tidak.
The most important thing is just do it. Buat je dulu tuan. Ini idea baru ni. Wah, kalau aku buat ini mesti aku meletup kan. Meletup tak meletup, jadi tak jadi tuan-tuan, itu bukan isu nombor 1. Itu mungkin isu nombor 20, 30. Yang pentingnya ialah do first tuan-tuan. Buat saja. Okey, buat saja. Dapat saja idea baru, anda buat. Lebih-lebih lagi idea yang belum pernah orang terfikir. Ni kalau aku buat idea ni, rasa-rasanya ada tak orang respon? Rasa-rasanya berjaya tak? Just do it tuan-tuan. Buat aja. Okey, buat saja. Sebab apa? Idea baru ni ialah satu peluang baru yang mungkin hari ni kita akan buat tak berjaya. Tapi bila tak berjaya, kita belajar sesuatu daripada situ. Oh, idea ni kalau aku ubah sikit, kalau aku develop sikit lagi, mesti dia lagi nampak tak? Itu yang kita perlukan. Dan seperti mana juga orang-orang yang luar yang berjaya di luar sana tu, mereka memulakan dengan satu idea-idea yang mungkin beberapa kali gagal. Mungkin 1 kali gagal, 2 kali gagal, 10 kali gagal, 100 kali gagal. It doesn't matter tuan-tuan. Yang pentingnya ialah anda usaha, anda fokus dan anda buat. Okey? Jadi lebih-lebih lagi persaingan tentang perniagaan sekarang ni memerlukan banyak idea-idea yang baru. Jadi saya syorkan kepada anda untuk kerahkan minda anda, latih minda anda, kuatkan minda anda untuk mencipta satu idea-idea yang baru. Jangan takut gagal idea tersebut tuan-tuan. Yang pentingnya ahli perniagaan, usahawan perlukan kepada idea-idea yang baru. Okey? Okey, itu tip nombor 2 tuan-tuan. Tip nombor 2 adalah keluarkan idea-idea baru. Yang kadang-kala idea tu mungkin tak masuk akal tuan-tuan. Itu yang dipanggil think out of the box. Berfikir daripada luar kotak tuan-tuan. Sesuatu perkara yang kita fikirkan tak logik lah. Rasa-rasanya idea ni tak relevan lah. Rasa-rasanya idea ni tak sesuai lah. Idea tu dah guna ke belum? Idea tu dah cuba ke belum? Idea tu dah try ke belum? Kalau belum tuan, just do it. Tutup telinga tuan. Tutup telinga, tak payah dengar orang kanan cakap apa, orang kiri cakap apa. Sebab nombor 1nya mereka tak memiliki idea tersebut. Nombor 2nya mereka pun tak tahu sama ada idea tu jadi ke tak jadi. Yang pentingnya dia buat. Sebab apa tuan-tuan? Trend perniagaan hari ni orang suka mencari satu yang baru. Okey, approach yang baru, idea yang baru, teknik yang baru, sistem yang baru, approach yang baru, sesuatu yang baru tuan. Orang tak suka kepada benda yang sama je. You do the same, you get the same. You say the same, you stay the same. Betul tak? Jadi hari ni create something new. It's not a become a follower, become a creator. Become a creator tuan. Menjadi seorang yang berjaya mencipta satu idea yang baru. Okey? Saya percaya tuan, saya percaya kepada idea-idea yang baru yang hari ni orang tidak yakin pada kita kerana kita membuat satu benda yang baru. Sebab itulah kebiasaannya apabila kita perkenalkan satu idea yang baru, orang akan kata tak apa, aku tengok dulu. Aku tengok dulu dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan, okey ke tak okey. Kalau okey baru aku join. Itu biasa tuan-tuan. Kelompok ataupun golongan pemerhati ni lagi ramai tuan. Sangat ramai. Jadi kita tak kisahkan benda tu. Okey? Contohnya dalam satu permainan bola sepak, betul tak? Mana lagi ramai tuan? Pemain bola sepak ke penyokong bola sepak? Umpamanya macam tu lah. Pemain bola sepak dia main, dia menang, okey, dia main, dia dapat duit. Okey, menang pun dapat bonus. Penyokong tuan, tengok pun kena keluarkan duit. Okey, menang ke tak dapat apa, kalah pun tak dapat apa. Umpamanya macam tu. Jadi di antara pemerhati, penonton ataupun pemain, so pemain itu lebih berbaloi tuan. Jadi saya syorkan kepada anda, okey, jangan jadi penyokong. Bukan jadi penyokong, jangan jadi penonton. Jangan jadi penonton. Jadi pemain tuan-tuan. Be a player, okey? Daripada situ tuan-tuan, anda berlatih. Makin lama skill anda makin hebat. Skill anda makin tajam. Skill anda makin menjadi-jadi tuan-tuan. Okey? So itu yang kita kata sebagai practice make perfect. Okey, tip nombor 1 adalah disiplin. Tip nombor 2-nya ialah idea-idea baru. Dan tip nombor 3-nya apa tuan-tuan? Tip nombor 3-nya adalah marketing. Dalam perniagaan tuan-tuan, marketing ni tulang belakang. Okey, marketing ni adalah satu perkara yang satu elemen ataupun satu mekanisme yang sangat penting dalam perniagaan. Hari ni kalau kita perhatikan orang-orang yang ada perniagaan ni yang ataupun yang baru nak berniaga ni, dia mengharapkan kepada respon yang segera. Kadang-kadang tuan-tuan yang saya sebut tadi tu, kadang-kadang bukan immediate orang respon tuan. Mereka lebih menjadi kepada pemerhati dulu. Okey, ini perkara lumrah tuan, perkara biasa. Okey? Jadi dalam perniagaan, anda kena menjaga anda punya disiplin dalam marketing. Okey, dalam marketing anda sama ada orang respon, tak ada orang respon, anda kena keep on buat marketing. Jangan jadikan marketing anda sejuk ataupun beku tuan. Hari ni aku post, alamak ada 5 orang je klik like. Itu pun kawan-kawan aku yang
saja support. Doesn't matter tuan. This is what we call a business. Bisnes tuan-tuan, mana boleh terus tiba-tiba boom, betul tak? Tak boleh kan? Dia akan mengambil satu proses. It's a normal process tuan. Nombor satunya, anda post, orang akan tengok dulu. Tak klik like pun. Nombor dua, anda post lagi, orang akan tengok lagi. Apa benda dia ni buat lah. Nombor tiga, anda post lagi, orang akan tengok. Macam okey je bisnes dia. Nombor empat, anda post lagi. Macam menarik je. Nombor lima, anda post lagi. Dia akan start tanya, bro, ni bisnes apa bro? Nampak tak? Kau buat apa bro? Ni macam best je bisnes ni, nampak tak? Itu adalah lumrah. This is a attitude yang anda kena faham dalam perniagaan. Jadi dalam sebagai seorang ahli perniagaan ataupun usahawan, anda kena ada attitude ni tuan-tuan. Attitude apa tuan-tuan? Attitude belief tuan-tuan. Belief and brave. 2B ya, belief and brave. Jadi dalam bisnes, marketing anda kena jaga. Okey? Anda kena konsisten buat marketing. Bukan hari ni kita expect bergantung kepada ada orang klik like, ada orang suka ke, ada orang tak suka. Aku post hari ni ada 5 orang je klik like tuan. Macam orang tak minat. Doesn't matter tuan. Anda buat kerja anda. Sebab yang menurunkan rezeki ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah menilai usaha kita. Bukan dia bergantung kepada berapa banyak orang klik like dan sebagainya. Okey? Itu yang kita kena jaga tuan-tuan. Itulah antara 3 tip ringkas yang saya nak beritahu hari ni. Bila anda ada perniagaan, anda keep on post tuan-tuan. Okey? Post dekat online, tak kisah dekat mana-mana. Dekat Facebook pun boleh, dekat Instagram pun boleh, dekat Twitter pun boleh, dekat mana-mana saja. Yang paling pentingnya ialah disiplin dalam perniagaan. Iaitu anda kena keep on post. Tak kisah tuan-tuan orang cakap apa pun. Ni cerita apa ni? Dia ni sembang lah. Shock sendiri ke apa ke? Shock sendiri lagi bagus tuan. Barulah anda rasa bestnya perniagaan anda. Kalau anda rasa tak shock tuan-tuan, maksudnya macam mana anda nak berniaga? Cik Faizah kita daripada Penang. Okey, macam Cik Faizah, dah dapat ke stok tadi? Alhamdulillah. Tanya. Wah, hari ni 2 carton daripada Penang. Tanya Faizah. Okey. Darwish Daniel, selamat Hari Raya. Jun Salmiah. Jun Salmiah ni saya lama tak jumpa. Apa khabar Jun Salmiah, selamat Hari Raya. Baik, itulah sajalah tip ringkas yang saya nak berkongsi. Sebab insya-Allah saya akan berkongsi lagi beberapa tip untuk anda kekalkan momentum dalam perniagaan. Okey, bagi yang tidak ada perniagaan ataupun yang masih mencari-cari perniagaan untuk selepas raya ni, insya-Allah boleh PM saya, boleh follow saya sebab saya ada satu projek yang akan saya lancarkan insya-Allah dalam minggu depan. Ini memang projek baiknya. Kita follow sama-sama, kita buat sama-sama. So insya-Allah yang paling pentingnya dalam perniagaan ni, anda memerlukan guidance. Okey, ada orang yang boleh membimbing, yang boleh membantu anda. So make things reality. Okey. So itulah saja perkongsian yang ringkas daripada saya pada malam ini. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik itu datang daripada kelemahan. Inilah kacau gangguan daripada kawan-kawan saya ni lah. Betul tak? Orang ni memanglah. Jangan marah tuan-tuan. Okey, itulah saja perkongsian daripada saya. Okey, rumusannya yang pertama untuk kekalkan perniagaan, tip kita pada malam ni 3 perkara. Nombor 1, saya tekankan disiplin. Nombor 2-nya idea tuan-tuan. Dan nombor 3-nya adalah marketing. Okey, you keep on doing. Okey, good luck tuan-tuan. Selamat malam dan selamat maju jaya. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Jumpa anda selepas ini. Bye.